Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Kanta 744 mendahului berita dimulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Perdana Menteri bertemu firma utama industri Arab Saudi bagi membincangkan mengenai peluang pelaburan dan kerjasama dagangan kedua-dua negara. Pertemuan dimulakan dengan Saudi Aramco yang diwakili Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Aramco. Perdana Menteri turut saksikan pertukaran MOU melibatkan syarikat Malaysia dan Arab Saudi. Turut diadakan pertemuan dengan Gubernur Dana Pelaburan Awam Arab Saudi. PRK Dun Jepak saksikan pertembungan 3 penjuru antara calon gabungan Parti Sarawak, Parti Bumi Kenyalang dan Parti Aspirasi Rakyat Sarawak. Calon GPS Iskandar Turki akan dicabar calon PBK Stevenson Joseph Sumbang dan calon aspirasi Cheng Leping. Berdasarkan daftar pemilih terkini SPR, Dun Jepak mempunyai 22,804 pengundi dengan 43 orang daripadanya terdiri daripada pengundi awal. PRK diadakan susulan kematian penyandang Datuk Talib Zulkifli September lalu. Netizen diingatkan agar tidak buat hantaran berunsur provokasi dan hasutan sepanjang kempen PRK Jepak. Pesuruhjaya Polis Sarawak berkata, siasatan di bawah Akta SKMM dan undang-undang lain boleh digunakan pihak berkuasa jika didapati wajar. Polis juga pantau sebarang aktiviti perjudian yang dikaitkan dengan PRK Jepak meskipun belum menerima sebarang maklumat berhubung kegiatan itu. Usaha menyelesaikan beberapa tuntutan dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA63 masih diteruskan. Timbalan Perdana Menteri yakin semua perkara berkaitan tuntutan dan pelaksanaannya akan dapat diselesaikan. Keutamaan Sarawak kini tertumpu kepada usaha memakmurkan serta membangunkan sumber manusia bagi meningkatkan ekonomi dan hasil Sarawak. Seramai 2,083 lagi doktor kontrak akan diserap ke jawatan tetap dan kumpulan ini dijangka melapor diri tahun ini. Menteri Kesihatan menjelaskan kerajaan menerusi belanjawan 2023 telah memperuntukkan 12,800 jawatan itu untuk 3 tahun berturut-turut. Sebahagian penempatan berkenaan telah dilaksana dan dilakukan secara berperingkat. Bagi perjawatan kesihatan tetap yang lain terdapat 31,459 kekosongan dan telah ditampung pelantikan dalam kalangan pegawai kontrak hampir 27%. Selangor merekodkan 1,996 aduan pencemaran udara, tertinggi diterima setakat 15 Oktober lalu. Ia diikuti Johor dengan 955 aduan, Pulau Pinang 540 dan Melaka 425. Ketua Pengarah Alam Sekitar berkata, bacaan IPU setakat 11 pagi tadi menunjukkan kualiti udara berada pada tahap baik di 26 stesen, manakala 42 stesen mencatatkan kualiti udara tahap sederhana. 208 kilogram dadah bernilai RM7 juta dirampas dalam serbuan di sebuah gudang besi di Seksyen 25 Shah Alam pada Khamis. Ketua Polis Kuala Lumpur berkata, ia merupakan rampasan terbesar kontingen berkenaan tahun ini. 2 lelaki tempatan turut ditahan dipercayai terima upah RM50,000 bagi setiap penghantaran. Lebih 49,000 saman dikeluarkan ke atas kenderaan perdagangan dan barangan menerusi Ok Patuh Khas sejak 1 Oktober lalu. Pengarah kanan JPJ berkata lebih 192,000 kenderaan diperiksa setakat 19 Oktober. Turut disita 446 kenderaan dengan 13 daripadanya dikenakan tindakan mengikut Akta Pengangkutan Awan Darat 2010 kerana lebih muatan. Tambahnya hampir 80% mematuhi peraturan jalan raya namun terdapat segelintir yang masih ingkar. Kewujudan kartel kontraktor pembinaan beri kesan pada pemain industri khususnya pemegang lesen kelas G1 dan G2 negara. Mereka bertindak mengumpul sehingga 40 kontraktor dalam satu kumpulan bagi mengaut keuntungan dengan mudah. Keuntungan diperoleh menerusi bayaran komisen daripada menjual projek-projek diraih kepada pihak berkenaan. Presiden Persatuan Kontraktor Bumiputera Malaysia berkata, kartel ini sememangnya wujud namun tindakan sukar dilaksanakan kerana kelicikan pihak terlibat.
Jabatan Alam Sekitar cadang tubuhkan pelan tindakan peringkat negeri bagi tindakan bersepadu tangani pencemaran sungai dengan lebih efektif. Ketua Pengarah JAS berkata ia meliputi tindakan yang perlu diambil agensi berkaitan mengikut bidang kuasa masing-masing. Pelan itu juga diselaraskan Jawatan Kuasa Tindakan Alam Sekitar Negeri yang dipengerusikan Exco Alam Sekitar. Ia merangkumi aspek pencegahan pencemaran dan pembersihan sungai. Konsert Ini Baru Bintang 3 menggegarkan Auditorium Seri Angkasa Angkasa Puri Kota Media malam ini. Suhail Muhammad Nur bersedia di lokasi. So, apa yang menanti pengunjung sebentar lagi? Hanyalah satu yang bertata di hatiku, hanya dirimu yang ku sayangi. Oh kasih, itu adalah antara lagu yang akan didendangkan pada konsert Ini Baru Bintang 3. Ada 27 buah senarai lagu yang akan dibentangkan di sini. Saudara Zahira, saya kini bersiaran langsung di Auditorium Seri Angkasa Kota Media Angkasa Puri. Lagu seperti yang saya maklumkan tadi, hari ini 27 buah lagu yang bakal didendangkan dalam konsert Ini Baru Bintang 3 yang akan bersiaran langsung tepat jam 9 malam hanya di TV2, dan konsert ini bakal menyaksikan saudara 12 artis hebat kelahiran RTM bergabung membuat persembahan hebat selama 3 jam. Antara barisan artis yang memeriahkan konsert malam ini ialah seperti yang saya nyanyikan sedikit lagu beliau tadi saudara, iaitu Datuk Nora, Datuk Syafinas, Fauzia Latif, Datin Alia, Ernie Zakri dan ramai lagi. Bagi peminat-peminat juga yang merindui mungkin kemunculan penyanyi-penyanyi veteran hebat seperti Rose Maria Abdul Hamid dan Ramlah Ram boleh bersama-sama melihat persembahan mereka. Persembahan semua penyanyi ini pasti mengembalikan memori era kegemilangan program pencarian bakat terbitan RTM, terutama bintang RTM sejak awal 1970-an bersama rangkaian lagu yang pernah melonjakkan nama mereka dalam arena seni suara. Konsert Ini Baru Bintang 3 akan dihadiri juga yang berusaha Ketua Pengarah Penyiaran Datuk Suhaimi Sulaiman bersama pengurusan tertinggi RTM. Persembahan malam ini diiringi 29 pemuzik, pimpinan pengarah muzik Luqman Abdul Aziz. Saudara, nantikan, saksikan secara langsung konsert Ini Baru Bintang 3 hanya di TV2, dan mungkin anda tidak berada di depan kaca televisyen, anda boleh melihat menonton sendiri melalui aplikasi RTM Klik secara percuma hanya di hujung jari anda tepat jam 9 malam nanti. Okey, sekian saja laporan saya di sini. Akan saya bawakan berita selanjutnya dalam berita perdana. Kejap lagi bagaimana persediaan konsert Ini Baru Bintang 3. Saya kira ini saja dapat saya kongsikan di sini. Kita kembali kepada rakan tugas saya Zahira di Wisma Berita Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Suhail. Isu Palestin antara yang dibincangkan bersama Liga Muslim Sedunia. Kesempatan itu digunakan Perdana Menteri ketika berkunjung ke pejabat pertubuhan Islam yang berpengaruh, iaitu Rabitah Alam Islami di Riyadh, Arab Saudi. Perbincangan melibatkan isu serangan terhadap Palestin dan kesepakatan yang harus diambil pimpinan negara-negara Islam dan rangkaian ulama sedunia. Ketegasan Malaysia membawa isu penindasan terhadap rakyat Palestin bukan untuk menjadi jagoh, sebaliknya menjadi tanggungjawab membela umat Islam. Perdana Menteri berkata umat Islam dicabar dan ia menuntut ketegasan semua. Tegasnya, ini soal keadilan serta maruah rakyat Palestin dan bukannya mengenai perkauman. Timbalan Perdana Menteri seru anak Sarawak supaya tidak lepaskan peluang untuk yang diwujudkan kerajaan. Beliau berkata pengelola program Lan Berambih Anak Sarawak LBAS menjadi platform terbaik untuk mencungkil bakat dan potensi belia. Ia sekaligus berupaya melatih barisan pelapis kepimpinan anak Sarawak. Seluruh negara bakal memerlukan tenaga mahir dengan peralihan teknologi dari semasa ke semasa. Media merupakan medium ampuh komunikasi dan mainkan peranan penting dalam membentuk persepsi dan naratif terhadap dunia. Menteri Komunikasi dan Digital berkata dalam dunia tanpa sempadan, peranan media selaku jambatan antara negara perlu diiktiraf. Media membenarkan negara-negara berkongsi kisah, pengalaman dan perspektif mereka dengan seluruh dunia.
Yang di-Pertuan Agong berkenan berangkat ke Majlis Convocation ke-18 Universiti Malaysia Pahang Al-Sultan Abdullah UMPSA. Al-Sultan Abdullah mengingatkan agar pemerkasaan akademik dan penyelidikan selain peningkatan kedudukan, penarafan harus diteruskan. UMPSA wajar terus mengurak langkah meningkatkan kolaborasi strategik dengan rakan industri di dalam mahupun di luar negara. Selain perlu terus perkasa pendidikan TVET bagi memenuhi permintaan dalam rancangan Malaysia ke-13. Harga getah Malaysia dijangka kekal stabil minggu depan dan cenderung mencatat peningkatan kecil. Ini berikutan faktor pengeluaran yang terhad. Kesan musim tengkujuh berkemungkinan dorong kepada aktiviti pengumpulan stok simpanan. Meskipun hasil torehan getah berkurangan akibat hujan di negara-negara pengeluar, pasaran kekal saksikan aktiviti belian dalam julat kecil minggu depan dengan aktiviti belian tidak ketara. Ringgit diunjur dalam julat 4.40 hingga 4.70 berbanding dolar Amerika tahun depan disokong inisiatif Belanjawan 2024. RHB Investment Bank berhad melalui nota penyelidikan memaklumkan analisis kuantitatif menunjukkan ringgit akan meraih manfaat daripada kadar faedah bertumpuan Malaysia dan matriks fiskal. Pendekatan Belanjawan 2024 berasaskan misi untuk rangsang ekonomi negara. Menteri MITI menyatakan berbeza dengan sebelum ini, pendekatan yang dilaksanakan berasaskan sektor. Unit pemantauan juga diwujudkan sebagai mekanisme pastikan pelan yang dirancang dapat dilaksanakan dan capai matlamatnya. Pengenalan 3 syarikat penerbangan baharu dan pelbagai laluan terkini tingkatkan pemulihan berterusan perjalanan udara bagi suku ketiga tahun ini. Usaha itu dilaksana syarikat penerbangan rakan kongsi sedia ada bagi seluruh rangkaian Malaysia Airports Group di Malaysia. Melalui kenyataan, MAHP memaklumkan pihaknya mengalung-alungkan kehadiran Salam Air, Super Air Jet dan Sichuan Airlines di KLIA. Batik Air sahkan tiada pihak ketiga dalam pengendalian perkhidmatan penerbangan sewa premium untuk jemaah umrah di Arab Saudi. Justru orang ramai dinasihatkan sentiasa berwaspada dengan skim penipuan sedemikian dan tidak membuat sebarang bayaran kepada pihak terlibat. Batik Air juga telah membuat laporan polis secara rasmi. Konvoi pertama bantuan kemanusiaan dilaporkan mula memasuki semenanjung Gaza dari Mesir melalui lintasan Rafah. Bulan Sabit Merah berkata konvoi terdiri daripada 20 truk. Truk yang kosong dari Palestin juga bersedia untuk menerima bekalan bantuan disalur dan akan ditempatkan di gudang simpanan sebelum diedar. Angka korban rakyat Palestin di Gaza kini meningkat kepada lebih 4,100 akibat serangan kejam rejim Israel. Angka didedah Kementerian Kesihatan Palestin. Sementara itu, agensi PBB untuk pelarian Palestin berkata sekurang-kurangnya 17 kaki tangannya terbunuh dalam serangan. Jumlah kematian dijangka terus meningkat. Tidak cukup dengan pengeboman Hospital Al-Ahli yang mengorbankan lebih 500 nyawa. Rejim Zionis Israel ancam untuk mengebom sebuah lagi hospital, Hospital Al-Quds di semenanjung Gaza. Justru tegas Persatuan Bulan Sabit Merah Palestin, bantuan segera amat diperlukan. Hospital tersebut kini tempatkan lebih 500 pesakit selain menjadi tempat berlindung lebih 12,000 penduduk yang hilang tempat tinggal. Menteri Kesihatan Palestin rayu masyarakat antarabangsa dan semua pertubuhan hak asasi manusia untuk campur tangan dan lindungi Hospital Al-Quds daripada serangan Israel. Menurut beliau, ia amat penting bagi mengelak tragedi yang menimpa Hospital Arab Al-Ahli berulang kembali. Persatuan Bulan Sabit Merah yang mengendalikan Hospital Al-Quds telah diberi notis mengosongkan hospital itu. Hamas bebaskan 2 tebusan warga Amerika yang ditahan pada 7 Oktober semasa serangan terhadap Israel. Tindakan itu atas dasar kemanusiaan selain membuktikan kepada dunia tuduhan palsu yang dibuat Presiden Biden. Tebusan merupakan seorang ibu dikenali sebagai Judith Tyranan dan anak perempuannya Natalie Shoshanadan. Pembebasan itu adalah hasil rundingan Kerajaan Qatar. Baik saudara, Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan lebih komprehensif. Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Assalamualaikum.